Hari ini kita nak membincangkan tentang memasukkan anak ayam ke dalam perindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini untuk sambung ke tajuk yang lain, iaitu tajuk berkenaan dengan kompetensi 4 bagi CO2. Okey. Hari ini kompetensi 4 adalah memasukkan anak ayam dalam perindukan. Okey, jadi kita bincangkan tentang jumlah kotak anak ayam bagi setiap perindukan ditentukan. Okey, pada peringkat perindukan ini, pengurusan anak ayam semasa perindukan amatlah penting dan merupakan suatu peringkat pemeliharaan yang rumit di dalam pengurusan ayam. Sebelum ini saya ada menerangkan tentang perindukan memang minggu pertama itu adalah minggu seperti kita menjaga baby begitulah kita menjaga anak ayam pada peringkat ataupun pada minggu yang pertama Okey, yang seterusnya kejayaannya bergantung kepada perumahan yang baik, suhu dan peredaran udara yang dijaga sempurna. Apa yang dimaksud dengan perumahan yang baik ini adalah keadaan reban kita, keadaan tempat perindukan kita, yang kita belajar tempoh hari tentang suhu yang normal yang telah ditetapkan oleh piawaian dan peredaran udara tu yang bidai semualah, dia mainkan peranan penting lah, kena jaga. Itu adalah satu kejayaan sekiranya lengkap ketiga-tiga ni Okey, yang seterusnya adalah dinding rembah perlu ditutup sama ada dengan kanvas atau guni di sekelilingnya. Yang itu yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, kemudian menyediakan ruang perindukan. Okey, ada 4 Yang pertama adalah kepungan perindukan dibuat untuk memastikan anak ayam berada dekat dengan sumber haba untuk beberapa minggu. Okey, kepungan kita buat kepungan macam kita belajar tempoh hari juga. Tengok yang poin yang kedua itu kepungan dibuat dari cardboard, papan lapis atau jaring halus 1 cm setinggi lebih kurang 40 cm dengan ukuran rentas lebih kurang 214 cm. Kebiasaannya kami di KVDLM kita menggunakan papan lapis untuk membuat kepungan jadi biasanya pengiraannya kita menggunakan kaki biasa papan lapis 2 kaki lebih kurang 2 kaki. Boleh juga kita menggunakan kaedah sentimeter, tak ada masalah, sama je, cuma jangan terlalu tinggi sangat, jangan terlalu rendah sangat Yang seterusnya kita menggunakan lantai yang beralaskan dengan sarap dari ketaman kayu atau papan jerami padi setebal 8 cm ke 10 cm macam kita bincang hari itu, mana-mana pun kita boleh pakai. Cuma di KVDLM kita menggunakan ketaman kayu sebab mudah didapati di Rembau Okey, yang seterusnya kena sediakan satu bekas berisi larutan disinfektan untuk membasmi kuman kasut sebelum masuk ke reban. Ini biosecurity lah. Macam biasa di tempat mana-mana pemeliharaan ayam ni perlu adalah food dip untuk siapa-siapa nak masuk kena pakailah. Sebab bila DOC bila anak ayam ni sampai ke reban, kita pun tak tahu daripada mana kita ambil anak ayam tu. Kita jejak banyak tempat, biasalah kuman jadi kita kena celup kaki lah sebelum masuk ke reban, untuk sebelum kita meletakkan anak ayam lah Yang seterusnya persediaan menerima anak ayam. Okey, poin yang pertama adalah hidupkan alat pemanas sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam sebelum ketibaan anak ayam untuk memanaskan kawasan perindukan dan mendapatkan suhu
kawasan perindukan yang sesuai. Kita dah ada suhu yang telah ditetapkan pada minggu pertama sekian-sekian. Tengoklah, kita sukat dulu menggunakan termometer. Sekiranya suhu itu tidak capai ke tahap, mungkin kita sejuk, keadaan masa tu sejuk, kita 1 ke 2 jam tu kita kena hidupkan lah alat pemanas tu, sama ada ventol ataupun hover lah, bagi dia panaskan dulu di kawasan tu untuk jadikan normal suhu lah. Yang seterusnya, isikan makanan pemula ke dalam dulang makanan. Jangan isi terlalu penuh kerana untuk mengelakkan pembaziran makanan. Isikan air bersih dan anti-stress multivitamin ke dalam tabung air. Bila pendudukan ni kita guna makanan pemula lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya orang panggil starter lah. Pastikan makanan itu yang berkualiti tinggi dan juga cuba tengok tarikh luput dia. Kadang-kadang kalau kita dah beli, kita simpan lama, dia ada berulat ataupun ada binatang-binatang lah. Jadi makanan tu kena tengok betul-betul. Sebab bila baby ataupun bila anak ayam ni dia agak sensitif sikit, kita kena jaga betul-betul, berbanding dengan ayam yang dah besar. Masukkan ke dalam dulang. Untuk anak ayam ni better dulang lah, untuk memudahkan dia makan. Isikan anti-stress. Biasalah ketibaan anak ayam ni kita kena bagi dia anti-stress kerana anak ayam ni dia dah duduk dalam kenderaan lama. Dia macam manusia juga. Ada setengah manusia ni bila duduk dalam kereta, duduk belakang, sembang-sembang sikit dah mabuk kan. Begitu jugalah anak ayam. Jadi kita kena alert lah benda tu, jangan sambil lewa, sebab dia boleh bawa kepada kematian. Jadi merugikan kepada penternak. Air yang bersih, kalau air anti klorin lagi, kalau air tanpa klorin lagi baik lah. Yang bersih, multivitamin untuk kuatkan imun sistem badan anak ayam tersebut. Makanan juga perlu disukat mengikut berat makanan yang telah ditetapkan, supaya tidak berlaku kerugian dari segi buah ringgit kita lah. Seterusnya kita pergi kepada ketibaan anak ayam. Anak ayam ni dikira dan dimasukkan segera di tempat perindukan. Sebelum kita masukkan anak ayam tu, kita pastikan kira dengan betul lah berapa yang kita order, adakah menepati anak ayam yang sampai tu. Kita tengok betul-betul. Lakukan pelalian vaksin jika perlu. Kebiasaannya kita ambil daripada kedai-kedai yang telah divaksin, yang telah divaksin lah. Cuma daripada syarikat mana-mana tu, ada daripada Johor, daripada Penang semua. Kebiasaan yang saya bela ni, ayam kampung ni, biasa kita ambil daripada syarikat dari Johor. Dia bezanya banyak beza lah, dari segi kaki pendek, kaki panjang, tapi spesies tu spesies sama. Itu lebih kepada ayam kampung lah. Anak ayam diberi minum sebaik tiba. Yang itu yang kita pakai anti-stress. Bagi anak ayam tu minum dulu. Makanan tak apa kemudian. Bagi anak ayam tu hilang stres. Bila dah duduk dalam perjalanan yang lama ni, dia tak minum air, tak minum air, mungkin dia akan jadi, dia ada masalah, orang kata dehidrasi lah, kekurangan air dalam badan. Jadi kita bagi dia minum dulu dan hilangkan stres dia. Air minuman perlu diganti setiap hari dan sentiasa cukup. Makanan digalakkan diberi kemudian. Pemindahan anak ayam ke dalam perindukan hendaklah dilakukan dengan segera. Semakin lama anak ayam di dalam kotak ni, semakin tinggi risiko anak ayam mengalami dehidrasi yang saya cakap tadi, dan boleh mengakibatkan kematian. Aktiviti pemindahan anak ayam perlu dikendalikan dengan cara yang betul dan selamat dan cermat. Kebajikan anak ayam hendaklah diutamakan. Kemudian besarkan ruang perindukan selaras dengan pertumbuhan saiz anak ayam. Kalau minggu pertama kita menggunakan tiga lapisan plywood,
tiga lapisan lah. Kalau dah besar tu kita boleh bukakan bagi besar lah, kita tambah haja plywood untuk membesarkan ruang. Okey, kemudian terdapat beberapa langkah kerja yang perlu dipatuhi semasa melakukan pemindahan anak ayam ke tempat pendudukan. Kebiasaannya anak ayam kita bukan nampak dia terus mati je bila kita letak dalam perindukan. Biasanya dia efek dia akan diketahui pada keesokan hari dan hari lain lah, disebabkan daripada kecuaian kita, disebabkan kecuaian kita bila melakukan aktiviti pemindahan anak ayam ke dalam perindukan. Okey, ini yang gambar rajah yang anda boleh lihat di sini. Yang pertama tu ya, pemeriksa semua bakul. Periksa semua bakul yang mengandungi anak ayam, keluarkan anak ayam yang mati atau sakit dan pastikan jumlah bakul yang diterima sama dengan jumlah dalam DO resit. Tengok resit kita, kalau resit kita tu 50 kita order, pastikan ayam mempunyai kuantiti 50 ekor lah kan. Sekiranya ada kekurangan apa, boleh deal balik dengan syarikat yang kita beli. Yang kedua, agihkan bakul yang mengandungi anak ayam mengikut bilangan pengepung dan kira bilangan anak ayam pada setiap bakul. Pastikan anak ayam dibahagikan sama banyak. Kebiasaan yang biasa yang kami ambil menggunakan kotak yang ada partition 4 kan. Satu partition tu boleh memuatkan sebanyak 50 ekor anak ayam ya. Bila lebih ni dia mungkin pendaraan dia kurang, jadi sebaik-baiknya memang dia dah telah ditetapkan 50 ekor lah dalam kotak tu, setiap partition. Okay, yang ketiga, lakukan vaksinasi ke atas ayam selepas pengeraan dibuat. Okay, vaksin pada permulaan anak ayam biasa telah dibuat semasa kita membeli tu, telah divaksinkan. Masa lepas daripada penetasan tu, pihak syarikat tu biasa dah divaksinkan untuk bagi imun sistem dia lebih kuat lah. Kemudian nombor 4, pindahkan anak ayam ke dalam kawasan perindukan. Yang kelima, kita kira purata berat bagi anak ayam dengan menimbang 10 ekor anak ayam. Biasa kalau kita beli, kita ambil 10% lah untuk mengira berat pada minggu pertama tu pada hari yang pertama untuk kita rekod. Okey, boleh tengok ciri-ciri anak ayam bermutu ya. Menentukan anak ayam bermutu dan anak ayam yang perlu diasingkan. Anda boleh tengok ada 6 ya ciri-cirinya, iaitu salah satunya kena aktif lah. Nampak moyok tu, kita tolak ke tepi yang tak aktif. Ni yang kita ambil yang aktif saja. Okey, dari segi saiz sederhana, pastikan saiz itu sama. Bila ada yang kecil seekor, mungkin ada salah satunya anak ayam yang mempunyai masalah lah. Banyak faktor juga. Biasa kalau kita beli kat kedai ni, kita kena tengok betul-betul biasanya anak ayam ni dia ada grade A, ada grade B jadi biasa kalau kita pandai menilai, kita dapat beli anak ayam yang terbaik lah Kebiasaan kedai-kedai biasa ni dia ambil yang grade B, grade C je Yang grade baik semua, baka tu akan dapat atau dibeli oleh pengusaha-pengusaha ternakan lah yang besar Jadi kita kena pandai tengok kat situ. Dia tidak buta, paruh yang normal, mempunyai bulu yang kemas. Kalau bulu basah tu, tengok faktor dia jugalah mungkin daripada air ataupun daripada cecair daripada hidung, mulut dia boleh menyebabkan bulu tu basah juga. Itu kena tengok balik lah Dan pusat kering dan pulih. Okey, kita tengok ciri-ciri anak ayam yang perlu diasingkan bila nampak ayam lemah, kita perlu asingkan. Buta, asingkan. Bila ayam tu kecil daripada komuniti dia tu, kita asingkan. Paruh bersilang ni macam sumbing lah, macam pelik lah, cacat lah, asingkan. Tiada bulu, kalau spesies dia sepatutnya ada bulu tapi tiba-tiba tengok kurang bulu ke ataupun tanpa bulu, asingkan. Pusat yang tidak pulih, abdomen keras dan bengkak. Abdomen, bahagian perut dia lah. Okey, ini fizikal lah, lebih pada fizikal lah.
Abdomen ni keras dan bengkak. Ni lebih kepada fizikal anak ayam lah, kena tengok lah, kena check betul-betul lah. Okey, untuk pengiraan jumlah dan purata anak ayam, berat anak ayam Pengiraan anak ayam perlu dilakukan sebaik sahaja anak ayam sampai di kawasan perindukan. Pengiraan dilakukan adalah untuk memastikan anak ayam sampai adalah menempati sebagaimana jumlah yang kita pesan. Jumlah purata anak ayam diambil dengan cara 10% yang saya cakap tadi daripada jumlah bilangan anak ayam tersebut. Okey, yang seterusnya langkah-langkah bagi menentukan berat bagi sekumpulan sampel ayam. Okey, kita bagi contoh lah. Pilih 10 ekor anak ayam mempunyai tumbesaran yang sekata. Boleh timbang seekor-seekor sebanyak 10 ekor. Campurkan dia semua dan bahagikan bilangan yang kita timbang. Kalau kita timbang 10 ekor ayam, kita bahagikan dia 10 ekor ayam. Jadi kita akan dapat berat keseluruhan lah dari segi kumpulan ayam itu dah. Senang saja. Okey, menimbang anak ayam hendaklah ditimbang mengikut jadual dari semasa ke semasa. Ia bertujuan untuk mendapatkan perkembangan pertumbuhan yang tepat. Kebiasaannya dalam pertanian secara komersial, berat purata digunakan dengan menimbang 10% dari jumlah anak ayam. Okey, kebiasaannya kami di KVLM setiap minggu kami akan timbang anak ayam mengikut ketetapan peratus keseragaman yang telah ditetapkan. Kalau minggu pertama berat dia macam ni, minggu kedua berat dia macam ni. Jadi kita boleh compare dah masa kita timbang tu, sama ada dia melepasi daripada kita punya had kita tu, had peratusan tu, sama ataupun kurang. Bila kurang tu ada masalah yang tertentu lah dari segi makanan semua, kita tengok balik, atau terbantutnya anak ayam, yang pastinya biar lebih lagi baik lah. Kalau tepat pada titik tengah pun dah kira baik. Ini senang saja kira-kira ni. Anda boleh bila dia lah amali, baru kita boleh detailkan pengiraan dengan secara orang kata praktikal lah. Ni secara teorinya biasa kita dah boleh gambarkan bila kita faham dengan konsep pengiraan purata berat ayam. Okey, pengiraan dan masukkan anak ayam ke dalam ruang perindukan. Okey, pengiraan anak ayam perlu dilakukan sebaik sahaja anak ayam sampai di kawasan. Okey, sampai je boleh timbang terus. Pengiraan dilakukan adalah untuk memastikan anak ayam yang sampai adalah menepati sebagaimana jumlah yang dipesan. Setelah pengiraan dilakukan, anak ayam akan dimasukkan ke dalam ruang perindukan secara berhati-hati. Jangan terlalu kasar. Bila saya tengok di tempat penetasan tu, biasa orang-orang dia macam campak-campak macam tu je, tapi tengok macam tak ada masalah lah kan. Cuma teori ini kita kena hati-hatilah. Kita jangan orang kata terlalu kasar sangat terhadap anak ayam. Semua maklumat tentang anak ayam yang baru sampai perlu direkodkan dan dikemas kini. Semua direkodkan. Dari segi makanan pun kita kena rekod, dari segi vaksin pun kita kena rekod mengikut jadual vaksin lah. Dan juga berat kini, berat anak ayam tersebut. Tujuan merekod ni adalah menyediakan maklumat asas yang penting, iaitu kadar penukaran makanan, tumbesaran dan kadar pengeluaran. Kalau pengeluaran ni lebih kepada ayam penelur lah. Biasa kalau ayam pedaging ni kita penukaran pada starter kepada grower cukup. Biasa kalau ayam penelur ni dia ada 3 makanan juga dia ada starter, ada grower dan dia ada untuk penelur punya lah, pengeluaran makanan dia. Okey, bertindak sebagai mekanisme pengawalan, sebagai asas penilaian kekuatan kelemahan sesuatu operasi ladang. Itu kekuatan bila dah ada rekod tu, itu kekuatan dan kelemahan. Biasanya sekiranya kita untuk membeli anak ayam yang dewasa ataupun ayam penelur yang hampir bertelur ataupun ayam pencen ke apa kan, yang kalau untuk kita nak continue projek, kita kena tengok syarikat yang kita ambil ataupun institusi mana-mana, kita tengok rekod dia. Sekiranya dia ada rekod, maksudnya penjagaan dia sangat sistematik dan bagus. Bukan kita main ambil macam tu, itu mencari masalah sebenarnya.
untuk panduan untuk masa hadapan ni, maksudnya bila berlaku pertukaran pekerja kan, hari ni pekerja lain, minggu depan pekerja lain. Jadi bila adanya data ataupun maklumat yang telah kita record, mereka boleh baca dan mereka boleh fahami orang kata progres semasa pada ternakan kita. Okey, ini yang terakhir adalah rekod pengurusan harian Hak Yam. Anda boleh tengok. Ni secara teori saja. Untuk praktikal nanti kita boleh terangkan secara detail lagi lah macam mana kita menggunakan jadual ini. Jadi di sini saja untuk K4, penenangan pada K4. Jadi insyaAllah untuk akan datang kita akan masuk ke kompetensi 5. Sekiranya ada yang tidak faham, sukar fahami dan ada pertanyaan dan sebagainya, anda boleh komen dan boleh message bila-bila. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Jadi insyaAllah di sini saja untuk kompetensi 4. Okey, terima kasih.